Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Pagi ini kita sambung lagi kuliah tadabbur kita. Kita sambung pada ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين Warawadathu allati wa fi baitiha, dan perempuan yang Yusuf itu tinggal di rumahnya menggoda dirinya, maknanya mengajak dirinya itu, memujuk, menarik perhatian dirinya itu supaya tunduk kepadanya. Jadi daripada ayat 23 ni sampailah kepada ayat yang ke-35. Allah SWT cerita kepada kita tipu helah wanita dan juga wanita terhadap Yusuf AS. Fitnah daripada isteri Al-Aziz, mana Yusuf tinggal di rumahnya itu, menggoda dia. Begitu juga ada tipu daya daripada perempuan-perempuan niswatun fil Madinah dalam ayat 30. Jadi nak cerita di sini bahawa Nabi Yusuf AS diuji pula. Setelah daripada diuji dengan adik-adik dia, abang-abang dia, Nabi Yusuf diuji dengan wanita. Jadi untuk membentuk peribadi ni, memang seseorang itu akan berhadapan dengan ujian seperti ini. Di peringkat kanak-kanak daripada adik-adik sendiri, di peringkat muda belia ni, ujian dalam bentuk wanita yang mengajak kepada kejahatan. Warawadathu allati wa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab, dan perempuan itu mengunci rapat-rapat. Ghallaqatil abwab, maknanya tutup kemah-kemi, rapat, kunci. Bukan setakat satu pintu je, banyak pintu. Maknanya pintu rumah, pintu bilik, dan macam-macam jenis pintu lah, sebab disebutkan dalam bentuk jamak, banyak pintu. Ghallaqa tu tutup. Asalnya ghalaqa tu tutup biasa, kunci. Hak ni ghallaqa, maknanya tasdid ada tu, merujuk kepada menutup dengan rapat, dikunci. Qala ma'adzallah wa qalat haytalak, maka perempuan itu kata haytalak, marilah dekat kepadaku, yakni aku telah bersedia untuk kamu, marilah. Dan Nabi Yusuf AS jawab, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Maknanya Nabi Yusuf pada ketika itu satu saja ucapan dia, aku berlindung kepada Allah, yakni dari segala perbuatan jahat, daripada segala perbuatan fahsyat dan mungkar yang kamu ajak pada aku. Maknanya pada ketika ni
satu kalimah yang amat berguna kepada seseorang untuk menahan diri dia dan juga menyekat orang lain, dengan iaitu dengan menyebut dengan nama Allah, berlindung kepada Allah SWT daripada godaan syaitan. Sebab pada ketika itu tidak perlu kepada satu syarahan, kepada satu ucapan yang lain, melainkan ucapan minta perlindungan kepada Allah SWT daripada syaitan. Ini adalah satu bentuk kefasihan yang diucapkan oleh Nabi Yusuf AS pada ketika itu. Innahu Rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Rabbi telah melayanku dengan baik. Maknanya dia telah memberi perlindungan kepada aku. Di sini majoriti ahli tafsir mengatakan bahawa Rabbi di sini bukan bermaksud Tuhan aku. Maksudnya Rabbi ni mana Tuan aku. Maknanya Tuan punya rumah. Tuan punya rumah yang dia menumpang di situ, ya Yusuf berada di situ, telah memberi layanan yang sebaik-baiknya kepada diri dia. Jadi dia mengatakan bahawa Tuanku tu maknanya pemilik rumah ni telah memberikan kepada aku perlindungan di rumah dia dengan sebaik-baiknya. Jadi dia memberi alasan. Itu pendapat umum ahli tafsir dengan hujah bahawa Rabbi ni dia tidak semestinya guna dengan makna Tuhan. Sebab dia ada macam Rabbul Bait. Rabbul Bait ni makna Tuhan punya rumah. Rabbul Mal, Tuhan punya harta. Jadi Rabb itu tidak semestinya dengan makna Allah. Tetapi beberapa ahli tafsir seperti Maulana Maududi dan lain, mereka mengatakan bahawa innahu Rabbi ni kita tidak boleh paling daripada makna yang biasa yang dipakai dengan makna Tuhanku kepada Tuanku, Sayyidku. Tidak. Sebab apa? Sebab ini perkara akidah, perkara akidah. Yang ini ia memberi perlindungan yang sebenar-benarnya, yang terbaik adalah Allah SWT. Bukan Sayyid tu, bukan Tuhan punya rumah, tetapi Allah. Jadi innahu Rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Tuhan aku. Sebab Allah yang menetapkan aku ni di sini. Jadi ulama mungkin dia berpegang bahawa atas alasan Rabb itu boleh dipakai dengan banyak makna, tetapi di sini oleh kerana Nabi Yusuf ni seorang anak kepada Nabi, cucu kepada Nabi, cicit kepada Nabi, Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Dia sudah terdidik dengan tauhid kepada Allah SWT. Tentu sekali Rabb yang dimaksudkan di situ adalah Allah, bukan Rabbi di sini Tuhan punya rumah. Mungkin yang menjadi kecenderungan ulama tafsir untuk kata Rabbi ini sebagai tuan rumah kerana mereka menganggap Yusuf AS ni adalah hamba yang berada di rumah tu. Tapi kita rasa lebih kuat bahawa Yusuf itu berada di rumah Al-Aziz ini bukan sebagai hamba. Kerana apa? Kerana kita telah baca dalam ayat yang ke-21, dia kata asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Kita akan ambil khidmat dia dan kita akan jadi dia sebagai anak, ataupun kita akan jadi dia sebagai anak. Maknanya lebih nampak Yusuf itu adalah anak angkat kepada Al-Aziz, bukan sebagai hamba. Kemudian Allah Ta'ala kata wa kadzalika makanna liyusufa fil ard, demikianlah kami tetapkan Yusuf di bumi Mesir itu. Maknanya dia berada dengan tetap, maknanya ada kuasa. Makanna tu maknanya dia duduk dalam rumah tu, boleh buat apa saja dia nak, dia dilayani dengan baik, dia tidak dijadikan sebagai hamba. Maknanya Yusuf itu bukan sebagai hamba ketika berada di rumah Al-Aziz, dia lebih kepada anak angkat. Itu hujah dia. Yusuf bukanlah seorang hamba
Kerana Allah Ta'ala kata wa kadzalika makkanna, demikianlah kami beri kedudukan yang kukuh, yang tetap, kedudukan yang baik untuk Yusuf di bumi Mesir, yakni di rumah itu. Begitu juga dalam ayat yang kita akan baca nanti, wa alfaya sayyidaha ladal bab, pada ayat 25, wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min dubur wa alqaya sayyidaha ladal bab. Dia bertemu dengan sayyid. Sayyid tu maksudnya di sini suami, tapi sayyid ni biasa juga digunakan sebagai tuan punya hamba, pemilik hamba, sayyid. Tapi kata di sini sayyidaha, tuan punya kepada perempuan tu, bukan tuan punya kedua-duanya. Maknanya Yusuf itu tidak dimiliki oleh Al-Aziz. Al-Aziz tu hanya memiliki imra'ah ini, perempuan ni. Satu lagi, Yusuf alaihissalam ni tidak boleh kita nak anggap sebagai seorang hamba, kerana dalam ayat yang ke-30, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha. Dia tak kata abdaha, dia kata fataha, makna pemudanya. Sebab dalam hadis pun ada sebut la taqulu li abdika ya abdi, tapi janganlah kamu kata kepada hamba kamu tu ya abdi, tapi katakanlah ya fataya, wa ya wa ya khali, wa ya ammi. Maknanya Nabi kata kepada sahabat-sahabat dia ni, jangan kamu panggil hamba-hamba kamu tu sebagai abdi, jangan, tapi panggillah dengan makna fataya, orang muda aku. Orang tua tu jangan panggil sebagai abdi, panggil khali wa ammi, panggil sebagai pocik, mana penghormatan. Jadi asal perkataan fatah tu maknanya orang muda. Jadi kalau betul Yusuf itu dikenali, dianggap sebagai hamba, tentu orang Mesir akan kata turawidu abdaha, tapi Allah Ta'ala kata turawidu fataha. Jadi itu merujuk pada pemuda. Dia menggoda pemudanya, anak dia, anak angkat dia. Jadi perkataan innahu rabbi ni lebih sesuai dengan makna sesungguhnya Tuhan aku. Sebab dia kata innahu qala ma'adzallah, Allah Tuhan aku. Sifat dia ahsana mathwa, telah memberi perlindungan yang sebaik-baiknya. Maknanya Allah Ta'ala lah campurkan dalam hati Al-Aziz tadi kasih pada dia, memberi layanan yang baik, dan dia dianggap sebagai anak angkat. Begitu juga kita baca tadi laula ar-ru'a burhana rabbih. Rabbih. Jadi sini ahli tafsir sepakat kata rabbih dia melihat bukti daripada Tuhannya. Tak ada seorang pun kata dia melihat bukti daripada tuannya Al-Aziz. Jadi kalau di sini kita terima sebagai Allah burhana rabbi, mengapa kita cuba lari daripada mengatakan innahu rabbi asana mathwa, itu adalah merujuk pada Allah. Jadi untuk selaraskan di sini kita kata qala ma'adzallah innahu rabbi, sesungguhnya Tuhan aku. Tuhan aku Allah. Sama juga dengan laula ar-ra'a burhan rabbih, kalaulah dia tidak melihat bukti Tuhannya. Jadi baru selara Allah belaka. Sebab nak menyatakan bahawa Yusuf alaihissalam ni benar-benar mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT untuk berhadapan dengan situasi ataupun dilema ni, yang amat membahayakan dirinya. Innahu la yuflihu zalimun, sesungguhnya tidak berjaya orang-orang yang zalim. Maknanya orang yang mengkhianati. Orang-orang yang mengkhianati ini adalah orang-orang yang zalim. Maknanya kalau dia menurut kemahuan perempuan tadi, berarti dia telah jadi seorang yang zalim. Maknanya salah guna
nikmat yang Allah SWT berikan untuk dia, dia telah salah dalam kepercayaan amanah, dia telah khianat, dia telah menzalimi Al-Aziz, dia telah kufur kepada nikmat Allah SWT. Orang berbudi pada dia, dia balas dengan kejahatan. Walaqad hammat bih, sesungguhnya isteri Al-Aziz tu memang berkehendak kepada Yusuf. Sungguh dia hendak, maknanya dia menggoda tu dengan kosak, dengan niat untuk mendudukkan Yusuf alaihissalam kepada dirinya. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, dan Yusuf itu ada keinginan kepada Tuhannya kalau tidak dia melihat kepada bukti daripada Tuhannya. Maknanya kalau tak sabit Yusuf itu melihat bukti daripada Tuhannya, dia pun akan ada kehendak kepada Imratul Aziz tu. Kalau tidak kerana melihat pada bukti daripada Allah, dia pun ada kehendak juga terhadap perempuan. Maknanya Yusuf tak ada kehendak. Sebab apa? Sebab bila kita baca ayat ni, dia akan wakaf pada walaqad hammat bih, wakaf situ. Wakaf situ. Jadi benar-benar berkehendak itu adalah perempuan itu kepada Yusuf. Wa hamma biha, dia tidak ada walaqad. Mana Yusuf tu berkeinginan kalau. Jadi ayat ni dia ada laula tu, kalau tidak. Kalau tidak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau tidak sabit memberatkan umat aku, tentu aku akan wajibkan, perintahkan supaya gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Tapi tetap hukum gosok gigi itu sebagai sunat sebelum sembahyang. Kalau tidak, maknanya di sini kalau tidak lihat kepada bukti daripada Allah, tentu Nabi Yusuf pun berkehendak juga seperti mana perempuan itu berkehendak. Maknanya Nabi Yusuf tak ada kehendak. Tasib. Kenapa? Sebab dia telah kata ma'azallah, aku berlindung kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika yang getir tadi, Allah SWT telah zahirkan fitrah dalam diri Yusuf alaihissalam untuk dia tolak maksiat tadi. Sebab apa? Sebab mana boleh nak sentuh orang, nak melakukan maksiat seperti ini, nak mengkhianati, itu pada fitrah salah. Walaupun pada nafsu nak, tetapi pada fitrah, pada akal yang sihat tak molek. Ambil bagi orang, walaupun pada nafsu molek, kita dapat dengan mudah, dapat percuma, tak ada siapa tengok. Tetapi kalau berdasar pada hati, akal, fitrah, benda tu tak boleh. Sebab ni bukan hak kita. Begitu juga perempuan itu, tidak mungkin Nabi Yusuf berkehendak juga seperti mana perempuan itu berkehendak pada diri dia, kerana dalam diri Yusuf alaihissalam tu ada fitrah. Sebab itulah ucapan ma'azallah tu dia satu benda yang jelas. Dia tidak ada keinginan terhadap wanita. Dia berlindung dengan Allah. Mana dia tahu benda ni benda khianat, benda zalim, benda jahat, benda yang bercanggah dengan akal, benda bercanggah dengan fitrah. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Yusuf bukti burhan Rabbih. Allah Ta'ala tunjukkan kepada Yusuf itu burhan. Bukti itu merujuk cahaya fitrah yang ada dalam diri dia untuk dia tolak maksiat. Kerana dia telah terdidik dalam keluarga para Nabi. Dia orang yang kenal Allah Ta'ala, tauhid pada Allah SWT, dan dia jaga akhlak, jaga peribadi dia. Jadi di sini Nabi Yusuf tidak ada keinginan terhadap wanita itu sama sekali, kerana Allah Ta'ala telah tunjukkan, hidupkan, Allah Ta'ala nyalakan, sinarkan hati dia tu dengan fitrah. Fitrah ia
menolak benda-benda khianat, benda-benda yang jahat ni. Jadi wahamma biha laula ra'a burhana rabbih ni, kalau kita ngaji dalam bahasa Arab, jawab tu dia duduk depan, syarat duduk belakang. Jadi laula ra'a burhana rabbih tu, kalau tidak melihat bukti Tuhan dia, itu panggil syarat. Hamma biha, tentu dia akan berkehendak. Maknanya kalau tidak ada bukti daripada Tuhannya, Yusuf pun sudah berkehendak. Kalau tidak ada bukti. Jadi sekarang bukti ada. Jadi bila bukti ada, tak mungkin Yusuf berkehendak pada wanita. Jadi tafsir itu lebih sesuai dengan kedudukan Yusuf AS. Dia akan menjadi Nabi. Dia merupakan anak kepada Nabi-Nabi. Maknanya dia telah tolak. Hamma ni mana nak benar, sungguh nak. Tapi Allah Ta'ala kata lagu ni, dia dijaga oleh burhan, mana dia dapat burhan daripada Tuhannya. Cuma kalau kita baca kitab-kitab tafsir, ia bersumber kepada Israiliyat, dia kata pecah baju dah Yusuf pun. Itu salah, sebab dia bergantung pada riwayat Israiliyat daripada Bible, daripada Old Testament. Sedangkan kita perhati satu-satu kalimah dalam Quran ni menggambarkan bahawa Yusuf ni tidak terlibat. Dia masih lagi berpakaian. Sebab apa? Sebab dia akan berambak pada ni, soyok baju dia alik belakang. Jadi kalau dia sudah buka baju, macam mana dia nak dia pakai baju tu ketika dikejar oleh perempuan tu? Maknanya dia dalam keadaan berpakaian lagi. Tidak ada keinginan terhadap perempuan, kerana Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada dia burhan. Jadi burhan di sini ada ahli tafsir sebut ditunjukkan kepada dia tu rupa Nabi Yaqub. Allah nampak. Ada kata nampak api neraka. Itu semua takwilah yang tidak berasas. Dia dapat bukti daripada Tuhannya, itu bukti-bukti tadilah. Ya, Allah Ta'ala telah letak dalam diri seseorang iman, fitrah, akal. Jadi benda ni ia memberi sinar kepada Nabi Yusuf AS untuk tolak. Tidak ada keinginan Nabi Yusuf terhadap perempuan tu. Jadi biasalah. Bukan kata semestinya kalau orang tu tengok perempuan, ya goda dia nak selalu. Tidak, pernah tengok dulu. Sebab makan dia lah. Sedap setara mana pun kalau kita tak sih. Kita duk gaya dia, makanlah ni sedap sekali. Dan dia tak sedasih. Jadi tidak semestinya ada sesuatu yang menarik syahwat orang tidak nak. Tak mesti. Jadi Allah Ta'ala telah jaga Nabi Yusuf AS daripada ada keinginan. Allah Ta'ala jaga Nabi Yusuf daripada buat kejahatan. Kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya, demikianlah. Jadi kadzalika ni untuk menjelaskan libayanil kamal. Maka kerana kesempurnaanlah kami palingkan Yusuf AS tu daripada su', perkara-perkara jahat dan perkara fahsyat. Jadi ada ulama kata su' tu dengan makna muqaddimah zina, wal fahsyat tu zina tu sendiri. Allah Ta'ala palingkan Yusuf, maknanya dia tak berminat. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya beliau itu di antara hamba-hamba kita yang mukhlasin, yang telah dipilih, yang telah dipelihara. Hamba-hamba kami yang terpelihara. Kemudian Nabi Yusuf AS nak menyelamatkan diri dia. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur. Mereka berdua, mana Yusuf dan perempuan tadi, pergi, maknanya berlomba-lomba pergi ke arah pintu. Wastabaqal bab. Jadi perkataan berlomba-lomba ni ada dah sebelum pada ni. Hak cerita hak cerita adik-adik Yusuf tu memberitahu kepada ayah dia tu dalam ayat 17. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina. Adik-adik tu kata kita duduk berlomba-lomba, Yusuf tu duduk jaga barang kita, kena makan serigala. Itu kata abang-abang Yusuf.
Jadi cerita di sini, Nabi Yusuf ni untuk menyelamatkan diri dia, dia pun berlomba ke arah pintu. Yusuf nak keluar daripada kesulitan ni. Perempuan tu pula dia nak buat sesuatu lah, sebab hajat dia tadi tak dapat. Dia nak tarik. Wa qaddat, dan perempuan itu telah mengoyakkan baju Yusuf alaihissalam dari arah belakang. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab, kemudian dia bertembung paruh dengan sayyid dia, mana suaminya, dekat dengan pintu. Qalat, maka cepat-cepat perempuan itu kata untuk mempertahankan diri dia, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Apakah balasan terhadap orang yang mahukan kejahatan terhadap isteri engkau, melainkan dia akan dipenjara atau akan dikenakan hukuman kesesaan yang menyakitkan. Maknanya dalam keadaan tadi dia begitu berkeinginan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, pada waktu tu juga dia boleh menuduh bahawa Yusuf ni nak buat jahat kepada diri dia. Maka dia kata kepada suami dia, apakah hukumnya? Apakah hukumnya yang wajar diberikan kepada orang yang nak melakukan kejahatan terhadap isteri kamu ni? Tak ada hal lain melainkan dipenjara ataupun dipukul dengan hukuman yang menyakitkan. Maknanya dia tuduh pula letak kesalahan itu atas Yusuf alaihissalam, sedangkan Yusuf yang dikejar, bukan Yusuf yang mengejar. Mana bubah sekelip mata. Kalau dia begitu kena nak kepada Yusuf tu, tiba-tiba dia jadi benci, tuduh nak memenjarakan Yusuf alaihissalam. Ni orang kata cinta ni kalau tidak atas dasar ikhlas, atas dasar kebaikan, dia akan berubah dengan sekelip mata. Tapi kalau atas dasar kerana Allah, dia akan jadi baik-baik. Jadi dia cepat-cepat menuduh Yusuf dan minta dijatuhkan hukuman. Maka oleh kerana tuduhan itu dilemparkan kepada dirinya, maka sebagai seorang yang bersih, Nabi Yusuf ni mesti mempertahankan diri dia. Dia tidak boleh membiarkan maruah dirinya itu tercemar. Maka Yusuf mempertahankan dirinya, lalu berkata, qala hiya rawadatni an nafsi, dialah yang menggoda saya, dialah yang berkehendakkan kepada saya. Wa syahida syahidun min ahliha, salah seorang daripada saksi daripada ahli keluarganya, orang yang menyaksikan. Orang yang menyaksikan ni dalam Bible menyebut budak kecil lagi dalam buaya. Tapi pendapat tu tidak munasabah tu, sebab Allah Taala kata di sini syahid. Orang yang boleh jadi saksi ni setara mana kelayakan menjadi saksi. Jadi nak jadi saksi ni tak kira budak kecil. Hak budak kecil boleh kecek ni, dalam sejarah dua orang aja. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua budak tu. Budak nama jari tu. Kalau kita baca dalam Sahih Muslim, dalam beberapa kitab hadis yang lain, jari ni hak cerita, kalau baca dalam Riyadhus Shalihin pun kita jumpa seorang yang kuat beribadat, mak dia mari sembahyang, dia tengah sembahyang, dia tak sejawab salam mak dia, jadi dia meneruskan sembahyang dia. Jadi mak dia ni kecil hati, setiap kali dia pergi nak jumpa jari anak dia sembahyang, tak sejumpa dengan dia. Lalu dia pun berdoa pada Allah SWT, janganlah biar jari ni mati, melainkan dia diuji dengan didatangi oleh penzina, pelacur.
Jadi rekah ceritanya, ada orang pengembala kambing Nupel di tempat biara, tempat ibadat jari. Itu ni cerita zaman Israel, zaman apa, Bani Israel dahulu. Dia minta Nupel di rumah ibadat jari itu. Perempuan perzina mari. Mari dia berzina dengan pengembala kambing itu, boleh hendak. Pakawai tu lenyak lesak gimana, pelacur tu kata ni anak jari. Kejut belaka. Kejut belaka. Kuat semaya, kuat ibadat tapi berzina. Tuduh hal lagu tu. Jadi orang kampung marah tu dia pun putus. Kalau lagu ni tak ada faedah semaya, dia pun putus. Rumah ibadat tempat jari itu semaya. Jari pun berdoa dengan Allah SWT untuk membersihkan diri dia. Maka budak tu kecek. Dia kata bukan kerja jari ni. Jari ni bukan ayah aku. Kalau ayah aku ni pengembala kambing. Tu je. Dua cerita tu je. Budak boleh kecek. Jadi riwayat yang kata wasyahidah syahidu min ahliha ni, budak kecil memberi kesaksian kepada Yusuf AS, memberitahu kepada Al-Aziz itu tidak tepat. Bercanggah dengan riwayat yang mengatakan bahawa dua orang saja yang bercakap ketika bayi Nabi Yusuf dengan Sabiu, budak di zaman Jarir itu. Jadi hak munasabah di sini, ahli keluarga Al-Aziz tadi, ia layak menjadi saksi. Sebab hujah dia, persaksian dia berasaskan kepada logik. Bukan dia tengok sendiri dah peristiwa itu berlaku, tapi dia kata kalau begini, begini. Kalau begini, begini. Jadi dia kata, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Sekiranya baju Yusuf itu koyak dari sebelah hadapan, maka benar isteri kamu tu dan Yusuf itu tergolong daripada orang yang berdusta. Sebab koyak depan ni maknanya koyak penyerang. Yusuf yang menyerang. Andaian yang kedua, wa in kana qamisuhu min qub wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Keadaan yang kedua, kalau dilihat bajunya itu koyak dari arah belakang, maknanya Yusuf itu cuba melarikan diri dia. Orang pegang gantung di baju dia lari ke arah hadapan, tentu koyak daripada belakang. Berarti perempuan itu berdusta dalam menuduh Yusuf, dan Yusuf itu seorang yang benar, mana dia tidak bersalah. Itu keterangan saksi. Saksi ni makna panggil saksi hujah logik lah, bukan tengok dengan mata kepala dia, tidak, tapi berdasarkan kepada qarinah, tanda-tanda. Wa in falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Bila mana dia melihat, maknanya bila mana Al-Aziz itu melihat baju Yusuf itu koyak dari arah belakang, dia kata ni sebahagian daripada tipu helah kamu. Mana kamu perempuan ni banyak sangat tipu helah, memperdayakan orang. Sesungguhnya tipu daya kamu semua ni adalah berat, adalah besar. Maknanya bahaya keadaan. Tak bahaya apanya, sebab menuduh orang yang baik, Yusuf orang baik, tuduh dengan kejahatan yang paling jahat. Maka Al-Aziz ni seorang yang lembut hati, dan dia tak say benda dia tersebar keluar. Dia pun kata, Yusuf a'rid an hadha. Yusuf, wahai Yusuf, tak usah caralah. Maknanya usah kamu pedulikan. Usah kamu pedulikan apa yang berlaku ni. Lupakanlah hal ini. Jangan pedulikan apa yang berlaku ni. Buat tak tahu. A'rid, bercara cerita ni. Maknanya kamu tidak bersalah. Dalam hal ini kamu tidak bersalah, dan hak bersalahnya adalah isteri aku. Maka dia pun kata kepada isterinya, wastaghfiri li dzambik, minta maaflah terhadap dosa engkau. Innaki kunti minal khati'in, kerana kamu tergolong dari kalangan orang-orang yang bersalah. Hanya di sini
Al-Aziz ni dia tidak buat repot lah. Lalu repot bala polis tu kena lah. Maknanya ada hukumnya tu dah. Sekarang ni dia tidak buat repot, dia kira memaafkan, tak apa. Tapi kalau dia beritahu kepada pihak berkuasa, wajib. Dari segi kaedah hukum ni, bila ada berlaku kesalahan, kalau contoh kecurian, ada budak curi barang masjid, kita igat dia, kita buat pergi bala polis. Maknanya polis akan buka file, orang tu akan didakwa, akan dijatuhkan hukum. Tapi kalau kita hanya dia maafkan dia, tak apa, tak perlu bawa pada bala polis, maka tidak sabit hukum untuk dia. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang-orang yang bersalah kamu tangkap mereka. Maknanya bila pihak berkuasa tangkap pencuri, pesalah, ada laporan polis, buka file dah, maka benda tu akan cara di mahkamah. Pada waktu tu bila jatuh hukumnya tak ada maaf, tak boleh dah. Bila kerajaan yang menguasai, bila kerajaan yang bertindak. Tapi kalau sesama sendiri ni, dia boleh berunding lagi. Jangan bersapa kepada pihak berkuasa. Bila sapa pada pihak berkuasa, maka hudud akan jalan. Hal ini boleh maaf lagi. Jadi orang yang dianiaya ni, Yusuf ni, jadi moga malu kalah lah. Malu kalah. Takkanlah seorang mak akak tu nak jahat begitu kepada anak akak dia. Jadi dia kata, Yusuf, buat cara benda ni, kamu wahai isteri aku, minta maaf lah. Ini adalah satu kesalahan. Wa qala niswatun fil Madinah. Jadi mulut manusia ni mana boleh tutup. Jadi adalah hak dengar-dengar tu. Maka tersebarlah berita ni keluar daripada istana tadi, luar daripada rumah, tersebar di bandar, di kalangan perempuan-perempuan ni, bangsawan ni. Wa qala niswatun fil Madinah, maka berkatalah perempuan-perempuan di kota, isteri Al-Aziz telah menggoda dan merayu anak mudanya. Kita terjemah anak mudanya, walaupun dalam kitab tafsir, dalam kitab terjemah dia kata hamba, berdasarkan pada hujah tadi lah. Sebab fata tu asal makna dia adalah dengan makna anak muda, dan berdasarkan kepada ayat-ayat tadi, tidak mungkin Yusuf itu menjadi hamba di rumah Al-Aziz. Dia lebih kepada seorang yang dimuliakan menjadi anak angkat. Jadi perempuan itu, Imratul Aziz, turawidu fataha an nafsih, menggoda anak mudanya. Qad syaghafaha hubba, sesungguhnya cintanya itu telah memasuki dalam selaput hatinya. Mana dia telah mabuk cinta, mana dia telah pina mata dah, kita kata tak kenal, tak ingat pada tu lelaki, tak boleh tengok anak muda, no. Jadi pergi koksi, inna lanaraha fi dhalalin mubin, sesungguhnya kita berpendapat bahawa dia telah berada dalam kesesatan yang nyata. Tersesat apanya? Budak ni anak angkat dia, ataupun anak angkat tu lelaki dia, ataupun kalau kita terimalah itu hambanya, tak pernah sabar. Dia yang bangsawan, bini pada menteri, dah. Dia tak nampak budak tu setara mana. Kemudian dia lupa bahawa dia itu adalah isteri kepada seorang lelaki. Lelaki itu pun adalah pembesar. Maknanya berat ni. Dia mabuk cinta. Jadi pakak-pakak duk kutuk dia. Karena tindakan dia tadi. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin. Bila mana perempuan itu, isteri Al-Aziz, mendengar tentang makar, tipu helah mereka, arsalat ilaihin, dia mengutus seseorang untuk menjemput wanita-wanita ni mari ke rumah dia.
Dan dia telah menyediakan untuk mereka itu muttakaan, mana bantal-bantal, tempat berehat, tempat duduk. Muttaka'a tu maknanya ittaka'a, maknanya kita boleh apa ni, boleh letak siku kita. Kalau kata kita kan ada armrest tu dah, ataupun petang-petang ni waktu bik lengan ku nyala kereta tu bawa selu 20 30 dah bila buh rokok. Mana tak ada kerja, mari berehat muttaka'ah, berehat. Jadi dia buat satu majlis, jemput demo ni mari duduk berehat. Jadi Imratul Aziz ni buat ni apa? Sebab dia dengar makar ni tipu daya. Jadi tipu daya macam mana? Sedangkan ayat ni menjelaskan kepada kita, ayat 30 itu adalah celaan wanita-wanita kota terhadap isteri Al-Aziz. Ia dipanggil Zulaikha dah, yang bernama Zulaikha tu. Jadi perempuan-perempuan kota mengutuk, mencela perbuatan Zulaikha ni. Jadi mana tipu dayanya? Jadi ada ulama yang menafsirkan tipu daya ni, yang pertama dia kata Zulaikha ni tak pandai goda. Tak pandai goda. Ni kat aku, biar aku goda. Tunduk lalu. Jadi ada jenis perempuan-perempuan ni, dia badi nak tunjuk. Dia mempelekehkan Zulaikha tak pandai. Sebab ada juga jenis wanita-wanita yang nak kepada hak muda ni. Nak pada anak seluar dia panggil dah. Nak pada budak-budak muda ni. Hak tua-tua tu, lelaki tua dia tak sih nak kat budak-budak. Dia umur 50 dah. Nak pada hak muda. Jadi budak muda ni bila ditawarkan dengan kemewahan, kekayaan, dia tak cara. Umur setara mak dia pun dia tak kisah. Jadi perempuan tu kata, engkau Zulaikha tak pandai. Tak pandai Zulaikha tu, kita ni pandai biar kita goda. Jadi itu helah tipu daya pokok perempuan-perempuan tu. Dia ada keinginan juga. Lagu mana dia boleh tergoda tu, macam mana perempuan tu budak tu boleh tidak tergoda, tak termakan godaan Zulaikha. Tu mana dia kata tak pandai, Zulaikha tak pandai. Jadi bila mana dia dengar tentang rancangan jahat perempuan-perempuan untuk goda juga Yusuf AS, maka dia pun buat satu majlis, diberikan tempat duduk dan masing-masing tu diberikan pisau. Dan pada waktu tu disuruh kepada Yusuf, wa qalat ikhruj alaihinna, keluarlah kamu wahai Yusuf, lalu di hadapan mereka. Falamma ra'ainahu akbarna, bila mana mereka tadi melihat kepada Yusuf AS, mereka pun terpesona. Mereka terpesona dan tanpa sedar waqatta'na aydiyahunna, mereka telah menghiris tangan mereka. Maknanya nak koyak buah, nak kerak daging apa semua, pergi tikai, pergi hiris jari. Wa qulna hasya lillah, dan mereka berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim, ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah malaikat yang mulia. Maknanya comel sungguh. Mana pada ketika itu barulah mereka mengaku bahawa Yusuf ni benar-benar comel, patutlah Zulaikha tu terpesona. Jadi mereka tu seolah-olah kat tangan, kalau lagu ni tak pandai kita nak goda, kita nak goda dia. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fih, itulah kata Zulaikha orang yang menyebabkan kamu mencela aku. Mana kamu tak pandai, kamu ni teruk sangat kena pada budak, kamu tak pandai goda.
Walaqad rawatuhu an nafsih, sesungguhnya aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, fasta'sam, dan dia telah melindungi diri dia. Dia kata ma'azallah, maknanya Yusuf ni memang dapat menjaga diri dia. Bukan dia hampir-hampir nak turut kehendak perempuan itu, tidak. Seperti mana dalam kitab-kitab tafsir, maknanya dia telah memelihara dirinya. Jadi daripada sini kita boleh nampak, bila halah Imratul Aziz ni tak jadi, akhirnya dia pun mengakui kesalahan dia hak sebenar. Mengakulah, tak lagi dah. Akulah yang goda dia. Tapi dia tu dapat menjaga dirinya. Jadi seolah-olah di sini dia pun tak safe. Nak merosakkan anak muda dia tu, nak membiarkan perempuan-perempuan tu nak merosakkan anak muda dia. Tu dia kata akulah ia bersalah menggoda dia, dan dia tu seorang yang memelihara diri dia. Wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, pasti dia akan dipenjara dan dia akan menjadi orang-orang yang hina. Pada akibat, mana dia pun nak tunjuk agah dia. Dia ni oleh kerana tidak tunduk pada kehendak aku akan letak dia dalam jara. Apa tak bolehnya? Sebab bintu laki aku ni adalah pemerintah, menteri. Boleh nak letak siapa-siapa dalam penjara. Aku akan jadikan dia tu orang yang hina. Maka Yusuf AS kata, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, yani ya Allah. Semua sini pun pakai kata ya Allah belaka, tak kata ini panggilan dia kepada Al-Aziz. Semua kata qala rabbi. Ini munajat Yusuf alaihissalam. Ya Allah, penjara tu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada ajakan mereka itu. Maknanya ajakan mereka tu supaya aku buat jahat menurut kehendak mereka, aku lebih suka. Aku lebih suka lagi masuk penjara dalam keadaan tidak bersalah, daripada melakukan kejahatan-kejahatan yang mereka tu ajak aku. Mana ramai ni, maknanya perempuan-perempuan lain pun ada keinginan juga terhadap diri dia setelah mana melihat ketapanan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Jika engkau tidak menghindarkan diriku, maknanya jika engkau tidak palingkan hati aku, jika engkau tidak memeliharakan diri aku ni, palingkan aku daripada tipu helah mereka, tentu aku akan cenderung untuk menurut kehendak mereka, dan aku akan menjadi orang-orang yang jahil, maknanya bertindak bodoh. Maknanya Nabi Yusuf alaihissalam ni minta perlindungan daripada Allah SWT, maka Allah Ta'ala lindungi Yusuf alaihissalam daripada menurut kehendak mereka. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Ini penerimaan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Tuhan memperkenankan permintaan Yusuf alaihissalam itu dan memalingkan, menyelamatkan Yusuf daripada tipu daya wanita-wanita itu. Innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar munajat hambanya, Al-Alim, dan dia maha mengetahui apakah yang terbaik untuk diberikan kepada hambanya ya bermunajat padanya. Mana Allah Ta'ala mendengar dan menerima doa. Menerima doa kerana dia mendengar, mengabulkan doa sebab dia mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'aul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul pada fikiran mereka setelah melihat tanda-tanda yakni kebenaran Yusuf alaihissalam untuk memenjarakannya itu, sehingga pada satu tempoh, mana lama juga, maknanya mereka ni cuba buat helah untuk memenjarakan Yusuf alaihissalam.
Jadi mereka ra'aul ayat ni, kalau kita baca dalam terjemahan tu, mereka melihat tanda-tanda. Yani walaupun mereka melihat tanda-tanda Yusuf itu tidak bersalah, meskipun mereka melihat tanda-tanda bahawa Yusuf alaihissalam itu tidak bersalah, tetap mereka memenjarakan Yusuf alaihissalam hingga satu tempoh yang agak lama. Maknanya mereka nak jaga status quo mereka tu. Mereka nak jaga reputasi mereka tu. Hukum mana pun jangan winapok keluarga menteri ni buruk, bangsawan ni buruk. Maka ia jadi masa adalah Yusuf alaihissalam masuk penjara. Jadi Yusuf alaihissalam jadilah baginda itu salah seorang daripada orang-orang yang terpenjara. Dia duduk dalam penjara. Jadi cerita Yusuf alaihissalam dalam penjara ini adalah pelak yang seterusnya. Itu dalam penjara inilah Nabi Yusuf alaihissalam mengambil peluang untuk berdakwah kepada banduan-banduan yang ada. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ni dia masuk dalam penjara atas doa dia nak, atas rasa dia nak menyelamatkan diri dia rela di penjara daripada dia bebas di luar, tapi dalam keadaan maruah dia tercemar. Tapi dia masuk dalam penjara pun orang-orang tak tahu, dia kata Yusuf ni jahat. Jadi Yusuf ni masuk penjara dalam keadaan tidak bersalah. Sebab apa? Sebab lebih baik seseorang itu terpenjara daripada dia berada di luar dalam keadaan yang boleh membahayakan iman dia, membahayakan peribadi dia. Jadi lebih baik dia masuk dalam penjara. Jadi kita habis itulah tepat berhenti dia. Kemudian masuk ni episod seterusnya berkenaan dengan Yusuf alaihissalam dalam penjara sampailah kepada ayat 52. Jadi cakap saja apa yang baik dari Allah SWT. Salah dan silap daripada kelemahan hamba, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.